Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Kini saya berada di kampus Universiti Sains Malaysia Kubang Krian kerana ada satu persidangan begitu penting berlaku di Kelantan, berlaku paling teruk dalam sejarah di negeri ini dan melibatkan banyak perkara. Tetapi USM mengambil peluang ini untuk melihat dari pelbagai perspektif bagaimana kita mengatasi isu ini dan apa yang boleh kita lakukan jika perkara yang sama berlaku pada masa akan datang, iaitu banjir. Jadi saya berada di sini bersama kru awal ini untuk melihat dan juga mendapatkan pandangan-pandangan terkini tentang bagaimana kita menguruskan isu bencana pada masa akan datang. Jadi sempena persidangan pengurusan bencana banjir Kelantan 2015, anjuran USM dan juga UMK dan beberapa pihak yang lain, dan saya amat bertuah pada hari ini kerana orang kuat di sebalik persidangan ini dan juga orang kuat ketika berlakunya bencana banjir dan proses pemulihan pada awal 2015 ini. Jadi saya amat bertuah Profesor Dato' Dr. Omar Osman, Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia bersama saya pada malam ini. Dato', persidangan ini begitu signifikan, immediate selepas berlakunya banjir dan masih dalam proses pemulihan dan juga pembangunan semula. Mungkin kita imbau sedikit, banjir kali ini memang luar biasa. Dari pembentangan oleh para pembentang semalam dan juga hari ini kita dengar banyak perkara-perkara yang mungkin tidak pernah kita dengar sebelum ini. Dari sudut faktanya, dari sudut situasinya, dari sudut laporan yang mereka terima. Begitu juga dari aspek pengurusan bencana. Tetapi USM dan juga UMK ambil inisiatif ini, di mana kita tahu 56,472 isi rumah terjejas pada banjir tahun ini, dan juga sekitar 158,476 mangsa yang terlibat, mengorbankan 11 nyawa. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita juga perlu menangani isu banjir, menangani isu bencana dengan cara luar biasa. Mungkin itu sebenarnya yang ingin dibawakan oleh USM dan UMK. Prof. Untuk intro. Banjir yang berlaku yang luar biasa ni sebenarnya tidak dijangka. Apabila ianya mula menjadi realiti, analisis kita menunjukkan bahawa mungkin kita tidak bersedia dan menyediakan proses-proses dan juga sumber yang tentu untuk menghadapi banjir yang besar daripada yang diketahui dalam sejarah. Jadi tiada siapa yang salah dalam hal ini. Tetapi USM dan Universiti Malaysia Kelantan bersama-sama dengan Jabatan Pembangunan Persekutuan dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan telah bersama-sama melihat bahawa kita memerlukan satu permufakatan, analisis dan juga cadangan bagaimana sekiranya ianya akan berlaku lagi, bagaimanakah kita menghadapinya, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapinya. Ya, itu penting. Jadi ia seperti semalam saya katakan, marilah kita menggunakan air ini sebagai satu asas untuk bersatu. Menggunakan air untuk yang lebih positif. Air yang positif. Kerana air yang positif ni sebenarnya, maksudnya tak kira dalam keadaan bencana ataupun tidak, aman dan sebagainya. Ataupun tidak. Kerana air ini sebenarnya adalah sumber terhad yang amat penting, yang banyak orang tidak sedar. Realitinya, air dalam dunia ni 90% yang ada airnya ialah air laut. 10% saja air darat. Dan daripada ini hanya 3% saja air yang sebenarnya sesuai untuk digunakan yang dalam keadaan selamat. Jadi dia begitu terhad, Datuk? Amat terhad, dan sebenarnya rakyat Malaysia tidak sedar bahawa air terhad ini adalah sesuatu yang patut dikhawatiri. Bukan saja banjir. Itu banjir ini ialah bencana atau musibah yang datang kerana ditentukan oleh Allah, tetapi kita juga bertanggungjawablah sedikit sebanyak dalam hal ini. Datuk, dengan mengumpulkan lebih 400 ke 500 peserta di dalam satu dewan, berkampung di USM Kubang Krian selama 3 hari, menceritakan perkara yang benar secara honest, ikhlas, berterus terang, telus, tanpa ada orang kata pun menuding jari dan sebagainya. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kerana masing-masing pastinya nak jaga KPI masing-masing. Masing-masing nak jaga indeks tunjuk utama mereka. Dan mereka tak mahu menunjukkan kegagalan. Tetapi
itu realiti berlaku ketika banjir. Apa pun KPI-nya, ada banyak kegagalan. Ada banyak perkara yang perlu diperbaiki. Bagaimana Datuk melihat dan nak mengumpulkan semua kelemahan dan juga kekuatan ini? Kita peribadilah peribadi. Saya selalu melihat sesuatu ni dari konteks positif. Bahawa apa juga yang diberi dan ditakdirkan kerana sebab kita ataupun bukan sebab kita, ada kerahmatannya, ada kebaikannya. Jadi saya dan rakan-rakan, bila kita duduk berbincang ni, sebenarnya apa yang kita boleh jadikan perkara ni positif. Kalau kita hanya selalu melihat menunding dan sebagainya, nothing will happen. Tidak apa ada kebaikannya. Jadi kita sebenarnya, saya ingat 90% lebih meyakinkan diri daripada mengatakan bahawa insya-Allah kita akan berjaya. Sebenarnya kalau tanya saya, tadi saya cakapkan, dalam hati kecil saya tak berapa yakin ini akan berjaya. Tapi pada hari ini, dalam dah 1 hari setengah ni, saya amat bersyukurlah kerana satu kerjasama yang baik yang tidak dijangkakan antara kerajaan negeri. Mungkin itu idea Datuk dan juga rakan-rakan USM, kerana ketika banjir besar 2014, pada akhir 2014 dan juga awal 2015, di sinilah nukleusnya, di sinilah nerve antara tempat tumpuan utama di negeri Kelantan yang masih selamat, yang tidak terjejas teruk, tetapi ia menjadi macam magnet untuk membawa dari hospital di Kota Baru, di Kuala Krai, ini pusat bantuan untuk mendistribusi ke seluruh negeri Kelantan terjejas sebagai. Mungkin itu Datuk lihat salah satu daripada pusat lah, bukan ada juga pusat-pusat bantuan lain dan juga sebagainya. Tapi dari segi aspek perkhidmatan kesihatan dan juga dari aspek institusi USM ni, di mana kita tanpa disedari ataupun tanpa mengatakan bahawa ini adalah perancangan menghadapi bencana, tapi kita merancang. Contohnya di USM ini, kita ada 60,000 liter air bawah tanah yang disimpan setiap masa melalui 3 telaga yang dibina lama dah. Dan dibersihkan, difilterkan dan bersedia untuk masuk ke sistem bekalan air sekiranya bekalan air terputus. Dan di hospital HUSM misalnya, kita ada 3 hari bekalan power kalau bekalan elektrik grid seluruh ni Kelantan terputus. Jadi bersedialah nampaknya. Bersedia, walaupun kita bukanlah bersedia 100%, tapi kita berada dalam keadaan yang lebih baik daripada orang lain. Preparedness. Contohnya kita ada 100 airlifts yang masuk daripada keseluruhan di Kelantan ke USM untuk dibawa pesakit-pesakit ke hospital. Tiga banjir. Yang helikopter crash polis dibawa melalui airlift ke sini dengan cepat, dan kita tidak ada pun helipad khusus untuk ini. Dan saya dan rakan-rakan berpendapat bahawa kalau kita sudah melihat bahawa kita berada dalam keadaan yang lebih baik daripada orang lain, kita tidak perlu mendabik dada lah sebenarnya. Kita sebenarnya boleh berkata bahawa kami ingin menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Misalnya selepas banjir ini, orang lain sedang berusaha untuk memulihkan, dan juga banyak agensi yang bertanggungjawab untuk sedemikian. Jadi kita sebagai institusi pengajian tinggi ni, tempat orang berfikir ni, kita boleh bantulah. Okey, itu yang saya nak tanya pada Prof, kerana biasanya di universiti inilah tempat akademia, inilah tempat kesarjanaan dan memberi rekomendasi, tetapi pelaksanaannya orang lain buat. Polisi-polisi yang dirancangkan melibatkan kos berjuta, berbilion ringgit, orang lain yang akan buat. Tetapi kali ini kita belajar banyak perkara ketika banjir 2015, dan kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan akibat kemusnahan utiliti sekitar 2 hingga 3 bilion. Itu belum masuk harta benda peribadi dan sebagainya. Okey Datuk, saya nak tanya tentang itu, bagaimana kita melihat semuanya ini untuk kita rangkum dan kita memberi rekomendasi kepada pihak tertentu. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.
Terus bersama saya Nazri Kahar, sempena persidangan pengurusan banjir Kelantan 2015 bertempat di kampus Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian ini. Bersama saya Profesor Datuk Dr. Omar Osman, Naib Chancellor USM. Prof Datuk, kalau kita lihat yang berada di dalam dewan ini dari semua pihak, sama ada yang memegang kuasa ketika banjir, yang melaksanakan, yang melihat polisi, yang menjadi sukarelawan, yang memberi data-data, yang menyediakan sistem bekalan dan juga sistem backupnya dan sebagainya. Saya kadang-kadang, apabila saya mendengar ini, suatu kadang-kadang yang tak pernah saya terfikir pun. Tetapi bagaimana konsolidasi ini dapat disatukan untuk dilihat dalam konteks yang holistik. Kerana bencana banjir ataupun bencana yang akan kita hadapi seterusnya ataupun sebelum ini, sepatutnya kita tidak boleh buat kompartmen ataupun masing-masing buat kerja masing-masing dan akhirnya kita mengharapkan result yang terbaik. Bukan itu caranya, Prof. Ya. Saya dan rakan-rakan berpendapat bahawa universiti perlu bergerak kepada tunggak ketiga. The third pillar of university, iaitu menjadikan universiti ini sebagai satu pencetus kepada pembangunan nasional. Menjadikan universiti ini sebagai satu tempat di mana kita bergerak melebihi penyelidikan. Bergerak supaya kita memberikan apa yang kita lakukan ada impact. Sudah tentulah kita bukan agensi pelaksana. Tetapi agensi pelaksana terlalu sibuk untuk melaksana. Kita perlu berfikirkan untuk mereka. Dan kadang-kadang kita perlu tidak boleh menunggu sebenarnya mereka meminta. Kita perlu keluar lebih proaktif. Mengatakan kalau ada masalah begini kami rasanya boleh bantu. Tanpa segan silu. Jangan seganlah. Masalah sekarang ni ialah ego dan segan dan silu ni perlu ditolak dan dikuburkan. Ego tu. Ego. Kerana saya rasa orang yang berilmu dan ada pakar ni amat diperlukan di Malaysia. Betul. Dan saya dan rakan-rakan bertualah kerana mungkin di dalam dan di luar USM daripada agensi-agensi berpendapat bahawa kita boleh membantu kerajaan melalui proses ini. Dan selepas daripada ini kita akan bawa cadangan-cadangan ini untuk dibawa ke peringkat yang setinggi-tinggi yang boleh lah. Dan kita akan meminta supaya kerajaan memberikan sedikit kepada kita tanggungjawab untuk membantu bagaimana kita melihat dan memantau pelaksanaan cadangan-cadangan ini. Kalau misalnya cadangan ini diterima, salah satu perkara berkenaan dengan kita ni ialah kita jalankan program, kita cadang, kita jalan, tapi kita tidak memantau secara berkala dan independen, bebas. Bila word memantau ni, orang selalu melihat kepada cari salah. Sebenarnya tidak. Sepatutnya orang yang bertanggungjawab untuk memantau dan menilai perkara-perkara yang dilakukan ini mengubah minda mereka kepada mereka yang boleh memudahkan proses mencapai matlamat. Itu yang saya nak tanya pada Prof Datuk. Kerana dalam banyak perbincangan semalam, antara yang menarik perhatian saya, wakil daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Apabila Sarawak melihat isu bencana ni begitu penting dan juga begitu dekat dengan masyarakat, rakyat dan komuniti, dan akhirnya yang menerima padahnya ataupun menerima manfaatnya adalah rakyat. Dan mereka melihat ini secara holistik dan mereka begitu dinamik dan juga pragmatik, mengubahnya setiap tahun, setiap musim dan melihat apa kekurangan-kekurangan. Dan akhirnya kita lihat di dalam negara kita ada model-model yang telah berjaya seperti Sarawak yang kita ketahui semalam. Dan mengapa tidak kita bergerak ke arah itu, dan perlu mengakui kelemahan dan juga kekurangan dan sebagainya. Mungkin itu sebenarnya yang kita mahukan. Saya sebenarnya seperti yang saya kata, persidangan ni is beyond my expectation daripada segi the process and the openness that yang keterbukaan even daripada agensi-agensi yang mengatakan bahawa kami meminta kepakaran dan juga bantuan kerana kita rasa ini ada masalah. Ini satu era transformasi yang jarang berlaku. Jarang berlaku. Kita dengar perkataan itu pun sekali. Jarang sekali kita dengar agensi mengatakan kami sebenarnya ada masalah. Kalau boleh bantu, alhamdulillah. Dan begitu juga USM lah. Bila kita ada masalah, kita akan juga dapatkan bantuan daripada rakan-rakan. Saya kadang-kadang saya menulis dalam surat khabar dan sebagainya. Kejayaan dan pencapaian objektif
tidak lagi akan dapat bergantung kepada individu sendiri, institusi satu. Ya. Dia kena merintas bidang, bekerjasama. Ini yang penting. Kita gunakan musibah ni dan juga tragedi ni, kalau kita nak katakan, sebagai batu pemula untuk bekerja bersama-sama. Kalau Prof. Datuk mengatakan air ni sebagai satu alat untuk menyatukan kita semua dan juga bencana ini sebagai satu peluang, saya rasa kalau kita tak gunakan peluang ini, bagaimana Prof. Datuk melihat? Dalam bidang National Key Result Area ataupun NKRA, water security adalah salah satu daripada 9. Salah satu daripada 9. Tetapi water security tidak bergantung pada diri sendiri. Sebenarnya dia berkait dengan food security, which is economy, energy security. Energy security. Semua ni kita bincang di sini. Hari ini walaupun minyak turun, tetapi tak semestinya besok lusa minyak takkan naik. Ya, betul. Contoh begitulah. Contoh begitu. Dan saya juga berpendapat bahawa banjir ini adalah tanggungjawab semua. Itu penting untuk kita pastikan bahawa itu kita terapkan, yang penting. Okey, dalam persidangan banjir juga USM mengangkat model pengurusan risiko bencana sebagai pembangunan lestari. Satu konsep yang diguna pakai di peringkat global. Dan semua mesej-mesej menangani bencana diguna pakai di negara-negara yang matang dalam hal bencana. Kerana mereka terdedah dengan bencana, mereka tidak boleh mengelakkan bencana dan mereka terpaksa mengadaptasi model ini. Tetapi mungkin kita ini take for granted kerana kita tak ada gunung berapi, tak ada typhoon, tak ada ataupun banjir besar setiap tahun, tak ada kemarau panjang dan sebagainya. Mungkin kita ambil mudah, tetapi sudah sampai masanya, walaupun kita tidak terdedah dengan segala bencana ini, model pengurusan risiko bencana dan juga pembangunan lestari wajar dan wajib dilakukan pada ketika ini. Bagaimana dilakukan? Saya nak tanya Prof. Datuk tentang itu. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda setia bersama kami dalam rakaman khas analisis awani di pekarangan kampus Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian sempena persidangan pengurusan banjir 2015. Prof. Datuk, model pengurusan risiko bencana sebagai pembangunan lestari, satu model yang begitu besar diangkat, diguna pakai oleh banyak negara-negara yang terdedah dengan bencana, tetapi kali ini ditekankan dalam pengurusan banjir pada persidangan kali ini. Dan saya rasa ini model yang terbaik yang mungkin kita perlu ambil aktif, dan inilah peluangnya, Prof. Datuk. Okey, model ini adalah satu model yang kita adaptasi, dan DRMSD yang kita panggil dalam bahasa Inggeris, Disaster Risk Management Sustainable Development Model, yang boleh diaplikasikan bukan sahaja banjir kepada juga bencana-bencana lain, tapi banjir ini mungkin lebih mudah kita faham, yang disebabkan oleh lebihan air dan sebagainya. Dan daripada sini nanti, bila kita sudah pun melihat bahawa model ini daripada segi bagaimana mengurangkan risiko kepada recovery dan juga urus takbirnya, kita boleh dapat beberapa output. Satu, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh agensi. Itu pertama. Yang kedua, yang paling penting ialah pendidikan, kesedaran bahawa banjir ini bawah sikit, bahawa banjir ini bukan sesuatu kejadian di Kelantan, ataupun kadang-kadang pergi Pahang, Perak, kadang-kadang lalu sikit ke Kedah, Penang, kadang-kadang banjir kilat. Tetapi itu jadi tanggungjawab semua. Jadi pada saya, peringkat masyarakat, terutama di kawasan-kawasan yang terdedah kepada banjir. Okey, Datuk, sebelum Datuk elaborate tentang itu, semalam ada cerita benda yang sama daripada wakil Sarawak. Dia katakan di Sarawak kita sudah menyediakan orang kata pun community based response. Kalau banjir berlaku, bantuan tak sampai, orang kampung di kampung tersebut atau kampung B, kampung A misalnya, 4 hari 4 malam tak ada masalah. Makanan cukup, mereka selamat, ada tempat pemindahan dan sebagainya. Mereka dah lakukan, Datuk. Saya tahu
seorang individu yang datang jumpa saya, dia secara peribadinya mungkin dia mempunyai kelebihan daripada segi kewangan. Dia sendiri sudah melakukannya di Kelantan, di kampungnya. Alhamdulillah. Dia sendiri sudah pergi meletakkan beberapa stok beras di sebuah rumah ahli. Selamatnya. Stok mineral water di rumah Abu. Okey. Bekalan kayu api, kalau sekiranya bekalan elektrik di rumah sekian-sekian. Jadi di peringkat itu adalah dipanggil pengupayaan masyarakat. Empowerment. Ya. Dan sebenarnya tidak susah pun. Betul. Bukan rocket science atau sains angkasa lah. Tidak perlu pun. Ianya adalah hanya memerlukan kesedaran pemimpin tempatan bahawa tanggungjawabnya bukan di atas kerajaan. Tanggungjawab di sini. Perlu bantuan kerajaan sedikit, tapi komuniti boleh buat. Respon. Komuniti boleh buat. Okey, mari kita sama-sama kumpulkan wang supaya kita boleh bina stok beras. Kenapa kita harus salahkan kepada agensi-agensi lain yang apabila ianya berlaku? Sebab sekurang-kurangnya sebelum bantuan sampai 3 hari kita sudah ada stok beras. Kan? 3 hari kita sudah ada bahan kayu api untuk memasak. Dan kita sudah ada stok makanan dalam tin segera dan juga stok lilin, ubatan dan sebagainya yang boleh. Saya rasa tak ada masalah pun, bukan mahal sangat pun. Dan di sinilah juga datang di mana agensi-agensi dan ahli-ahli korporat dan juga badan-badan korporat boleh mula sekarang ni mengambil kampung-kampung yang terdedah kepada banjir untuk memulakan bantuan dipanggil front end, front end. Iaitu 3 hari walaupun bot tak sampai, communication breakdown everything, no worry, they survive. Itu perlu ada. Dan amaran awal, misalnya kita kata tahun sudah di Kelantan, pertengahan November sudah ada episod pertama. Fasa pertama. Awal November sepatutnya dah bersedia lah. Okey, dan di peringkat MKN ke di mana pun dah tahu bahawa kampung ni sudah bersedia. Janganlah minta semuanya kerajaan buat. Tak terdayalah. So ini adalah model yang kita boleh develop sebagai satu kerangka, tetapi tanggungjawab untuk pastikan bahawa kampung itu bersedia untuk menghadapi banjir. Dan dia sudah menyediakan kerangka keselamatannya sendiri. Kalau Datuk, selepas pasca atau post persidangan ini, pastinya rakyat di luar sana mahukan hasilnya, executionnya, dan masa tidak menyebelahi kita. Kalau esok lusa bencana berlaku, pastinya mereka tak mahu episod lama berulang. Dan bagaimana ia boleh dilakukan dalam konteks persidangan kali ini, dan kurangnya retorik lama itu. Satu, kita akan hasilkan satu kerangka menyeluruh, kerangka pengurusan risiko blueprint ni. Dan kita bukan saja akan berikan kepada pihak kerajaan pusat dan juga agensi-agensi, kita juga bersedia untuk memberikan kerangka ini kepada siapa yang memerlukannya. Dan ini adalah apa yang kita panggil dalam program APEX kita, iaitu perkongsian ilmu. Datang daripada masyarakat, kita kembalikan kepada masyarakat. Dan kita sudah berkata kepada 400 orang ni, tinggalkan alamat email dia, kita akan hantar soft copy of the kerangka for you to look at it. You boleh criticize dia, tapi kalau baiknya, kalau anda adalah head of an agency, ketua jabatan, ketua komuniti, adaptasilah cadangan-cadangan ni yang mana yang relevan kepada institusi ini. Contohnya macam saya kata, kalau saya tanya seorang ketua jabatan di sebuah jabatan di daerah, adakah you set generator? Kalau tidak ada, bagaimana you nak dapatkan? Bila sudah ada set generator, bagaimana you simpan stok diesel? Kalau you tidak ada stok diesel, carilah stok diesel. Okey? Adakah you masih lagi bergantung kepada water supply daripada the main pipe? Kalau sedemikian, kalau putus, kenapa putus? Adakah telaga tube? Of course lah, kalau kita tidak pernah kena banjir langsung selama beratus-ratus tahun, tak payahlah buat itu. Tapi kalau memang kita tahu dah dalam kawasan banjir, kalau tidak ada sedemikian
saya pulangkan balik kepada ketua jabatan untuk bertanggungjawab. Memang kita mempelawa nahas lah. Kita hanya menunggu masa je lah. hanya menunggu masa. Okey, Prof, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih atas masa diberikan. Profesor Dato' Dr. Omar Osman, Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, dan kita mengharapkan persidangan pengurusan banjir Kelantan 2015 ini menghasilkan sesuatu yang lebih kataupun proaktif, yang lebih kataupun realistik di bawah sana, dan pastinya komuniti dan juga seperti mana Prof katakan tadi, dari komuniti dikembalikan kepada komuniti. Itu jawapan yang tepat untuk kita melihat menghadapi bencana pada masa akan datang. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi kami di App Store dan juga Google Play Store untuk esrawani.com. Dan terima kasih kepada pihak USM kerana menyediakan pasarana ini, menyediakan segala kekuatan kami di sini, dan kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam persidangan kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, insya-Allah. Terima kasih.